sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Abang Noman selaku pengurusi, pengacara majlis, yang dimuliakan Pak Ya, ahli-ahli keluarga, tuan-tuan rumah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun. Cuma saya lewat sikit kerana tadi ada program bersama dengan Global Ihsan tu yang pakai beria sikit ni kan. Sebab ada program rasmi tadi dekat Telekom, jadi terpaksa hadir ke sana. Bila duduk di sini ni, dia mengimbau kenangan lama kan. Lama rasa tak datang rumah Pak Ya ni. Jadi saya menyampaikan kiriman salam daripada Datuk Mufti kita dengan lafaz Assalamualaikum, kerana beliau betul-betul tak dapat hadir. Sepatutnya kami dijadualkan untuk sama-sama datang ke Kuala Lumpur semalam. Dah ada kat Kuala Lumpur dah semalam, ada program semalam. Tengah hari tadi pun ada program, tapi dia tak dapat hadir bersamalah kerana ayah dia baru meninggal kan. Dia sampaikan salam. Baik, itu yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah allimni du'aan ad'u bihi fi salati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa lam yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, atau kama qala. Yang bermaksud hadis Bukhari, hadis sahih daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kita semua kenal lah, Abdullah bin Uthman, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang antara manusia yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, allimni du'a. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu doa. Ad'u bihi fi salati, yang saya boleh baca di dalam salat saya. Di sini kita dapat beberapa perkara penting. Yang pertama, setinggi mana pun darjat manusia itu, saleh macam mana pun dia memerlukan doa. Doa ni benda yang sangat penting. Jadi sebab itu, ada kalanya kita rasa macam dunia ini hampir-hampir tak menyokong kita. Manusia berlaku zalim pada kita. Manusia fitnah kita. Sekat suara kita. Doalah. Kerana doa itu sangat-sangat memberikan kesan yang baik kepada orang mukmin. Kadang-kadang kita rasa doa ini Allah Ta'ala lambat kabulkan. Kadang-kadang kita rasa Allah Ta'ala tak bagi pun. Tapi sebenarnya, jaminan Nabi SAW, doa ni sama ada Allah Ta'ala bagi apa yang kita nak, ataupun Allah Ta'ala tangguh untuk berikan di akhirat, ataupun Allah Ta'ala ganti dengan mengalihkan bencana yang patut kena pada kita, tak kena pada kita. Tapi orang yang beriman, doa tu merupakan satu nikmat kerana dia merintih pada Tuhan yang sentiasa dengar rintihan dia. Jadi sebab itu bila kita kena musibah, bila kita kena tekanan, bila kita berhadapan dengan sesuatu yang sukar, kita berdoa. Dan doa yang paling memberikan manfaat yang besar adalah doa maksur, doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hebat macam Abu Bakar ni, yang mana kisah dia tu disebutkan dalam Quran, saniyasnain izhuma fil ghar,
Dua, orang kata apa, yang kedua di kalangan dua manusia yang ketika mana mereka itu berada di dalam gua, Nabi SAW bersama dengan dia dalam perjuangan agama. Satu orang yang telah teruji iman dia tetap datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, alimni du'a. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa. Ad'u bihi fi salati, yang saya boleh baca dalam salat. Dan doa di dalam salat ni tuan-tuan, terutamanya salat sunat lah. Sebab salat fardu ni kadang-kadang kita terikut dengan imam, kita kena mutaba'atul imam. Tapi salat sunat ini, doa kita boleh baca sepanjang mungkin yang kita nak. Dan dalam riwayat Abu Bakar ni tak ditentukan doa tu nak dibaca bila pun. Dia kata fi salati, dalam salatku. Tetapi bila kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menggalakkan kita salat, doa di dalam salat ni waktu sujud dan sebelum memberi salam, iaitu dalam selepas daripada tasyahud. Ada suara pula. Ada Rozaimi lain kat belakang. Baik. Maka Abu Bakar pun dia minta kat Nabi dan nak tunjuk kat kita, doa maksur ni doa yang kita sepatutnya hargai. Ada seorang sahabat kita, semalam kalau tak silap dia kena hentam dekat media sosial. Sebab dia ada keluarkan satu statement, dia kata bila makan dia baca bismillah. Mudah bismillah, itu yang diajar oleh Nabi SAW. Orang duk balon dia macam dia buat benda sesat. Orang duk balon dia macam dia buat benda sesat. Tuan-tuan, kita hurai lama dah, saya hurai lama dah benda ni. Masa kat Baitul Salam saya dah hurai dah hadis tu. Hadis Allahumma barik lana tu, riwayatnya itu tidak sahih. Riwayatnya itu riwayat yang terlalu dhaif. Yang ada adalah riwayat daripada Urwah. Urwah baca, tapi kata Ibn Abdul Bar, Urwah baca doa Allahumma barik lana ni lepas makan. Sebelum makan baca bismillah. Tapi orang duk hentam dia. Dia ni bukan ustaz lah, dia saintis. Dan dia banyak jugalah tegur golongan ustaz yang bercakap isu-isu bumi flat lah. Macam-macam lah kan. Tapi orang mungkin duk geram lama kat dia. Jadi bagi saya, orang nak mengamalkan sunnah yang sahih, dia kata saya nak amalkan yang sahih, yang dhaif ni saya tak mau. Saya tak mau amal lagi. Bukan jadi satu kesalahan. Kita pun tak pernah kata tak baca doa makan tu berdosa. Betul? Kita tak kata. Tapi dia orang duk kata lah, pemalas punya Wahabi, baca doa makan pun tak ada. Kan? Nabi ajar bismillah. Ada riwayat tak sahih sebut Allah. Sebenarnya doa ni tak ada masalah. Doa ni tak payah tunggu hadis pun kita boleh doa. Tuan-tuan, kita banyak doa kita tak ada pun dalam hadis. Kan? Ya Allah, tolonglah bagi dapat bonus tahun ni. Mana ada dalam hadis? Tapi tahun ni dia kurang sikit suspense sebab PM kita umum awal. PM umum awal sangat. So orang tak tertanya-tanya lah kan. Tapi staf kuib lah tanya. Dia tanya saya, doktor, tahun ni kuib tak ada bonus? Kan sebab apa ni, kami akaun sendiri kan, dia bukan kerajaan. Tapi saya rugi lah. Sebab saya pindah ke kuib belum sampai setahun, baru hari ke berapa? Syazwan tahu lah, saya dah lupa dah kira dah. Tapi maksudnya nak masuk bulan yang ketiga lah. Saya tak cukup setahun lagi. Jadi bila tak cukup setahun, bonus tu dikirakan pro rate kan. Saya dapat bonus RM41 daripada RM500. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, bonus ni, bonus manusia ni anytime boleh cut. Tapi bonus Allah Azza wa Jalla, Lailatul Qadar, tak pernah putus. Anytime, kita kata setiap tahun ada, tak pernah putus. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kita tuju yang tu lah. Kan? Tapi saya nak sebut, orang duk sebut dia pemalas dan sebagainya. Saya nampak kita ada masalah dari sudut beragama. Zikir yang Nabi ajar, orang buat, kita nampak macam tak bernilai.
Nabi SAW sebut afdalu zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Kita zikir hu ah. Wah, ini zikir yang paling bagus. Zikir yang Nabi ajar tak nak buat. Bila orang nak buat zikir yang Nabi ajar, bismillah, kita hentam macam dia buat dosa pula. Benda yang betul-betul sesat. Kita pertahankan, kita tarik balik keputusan. Benda yang sangat-sangat mengelirukan. Kita memerlukan penjelasan. Jadi sebab itu diperleh Mufti panggil. Kami IJK Fatwa memang sokong lah. Sebab berdasarkan buku-buku dia yang kita baca, memang bermasalah. Tarikat ni memang bermasalah yang memerlukan kepada penjelasan. Sebab itulah kami di Kolej Universiti Islam Perlis ni kita nak panggil ni. ARG ni. Ahlu running group ni. Suka lari ni. Kita nak panggil sebab kita betul-betul nak tahu. Kita baca ni banyak problem. Saya ni tak pandai lah English sangat. Tapi English yang dia guna dalam buku dia tu simple. Bahkan salah satu daripada buku yang disandarkan pada dia tu, memang ada dalam senarai yang KDN haramkan. Memang ada. Jadi sebab tu kita nak tahu, kalau buku tu diharamkan, pengamal buku tu kenapa dibenarkan? Banyak soalan kita nak tanya. Kita bukan membantah, cuma kita rasa macam keliru. Siapa yang salah ni? Siapa yang betul? Jadi oleh kerana pentadbiran agama buah negeri, so ahli fatwa ni boleh bertanya. Kan? Jadi sebab itu nantilah kita panggil hamba Allah tu yang banyak sangat buat pembentangan di sana sini. Kan? Kita nampak dia buat pembentangan. Dekat sana dia buat, kat sini dia buat. So kita panggil dia ke Perlis. Mudah-mudahan dia datang lah. Mudah-mudahan dia datang, bagi tahu. Kita nak belajar dan kita nak tanya soalan. Bukan kita nak gaduh tak, kita nak tanya. Sebab tanggungjawab nak jaga agama ni tanggungjawab kita. Bahaya tuan-tuan, benda ni akan jadi satu dokumen sejarah. Benda yang sesat, kita sign bagi kata tak sesat. Bahaya. Saya sebut pada kawan-kawan ustaz-ustaz. Saya kata, asatizah kena bercakap dalam isu ni. Orang awam memerlukan bimbingan. Orang awam pening. Orang awam ni dalam bab agama, kadang-kadang dia ada satu perasaan takut, nak cakap takut. Sebab asatizah ajar, benda yang kau tak tahu, kau jangan bantah. Jadi, dia orang keliru tapi dia orang tak boleh bantah. Tak tahu. Dalam bab bab dunia, dia orang boleh bantah kalau dia orang tak setuju. Tuan-tuan punya emas ada cop sirim tak? Ke hauk punya? Tak ada cop sirim kan? Kan ada satu ketetapan kata nak cop sirim kan? Rakyat bantah, apa jadi? Tangguh. Tapi dalam bab dunia rakyat boleh bantah. Rakyat boleh rasa macam tak sesuai, dia bantah. Tapi dalam bab agama mereka takut. Asatizah kena bercakap. Asatizah kena bercakap. Ini semua pakat diam. Hanya suara daripada utara je yang bercakap sekarang ni. Suara daripada utara je bercakap. Adalah 2-3 orang asatizah yang dekat Lembah Kelang ni, tapi yang lain semua pakat diam. Pasal apa? Mungkin dia rasa tak ada kepentingan. Kalau dihalalkan tanpa penjelasan, sedangkan kesesatan itu ada, kita semua bertanggungjawab. Kami telah menyampaikan. Alhamdulillah, asatizah kita insya-Allah adalah yang bercakap. Walaupun sebahagiannya tak bercakap, tapi ada yang bercakap. Geng-geng sunnah alhamdulillah, dia orang tak peduli lah. Kerana isu ni isu agama. Isu yang sangat serius. Okey, kita balik pada isu. Abu Bakar tanya kat Nabi. Dia nak belajar satu doa yang khas daripada Nabi. Sebab dia tahu doa Nabi ini doa yang special. Sebab Nabi pun sebut, dia yang paling pandai tentang Allah di kalangan umat. Inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana. Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kamu ini aku. Nabi kata. Bukan Nabi nak bangga diri, tapi Nabi nak menyatakan hakikat. Dan itu hakikat yang betul lah. Nak menyedarkan orang. Okey. Maka Nabi SAW ajar Abu Bakar satu doa. Doa yang simple, yang tuan-tuan boleh amal dalam solat. Allahumma inni
zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya saya, zalamtu nafsi zulman katsira, aku telah menzalimi diriku dengan satu kezaliman yang banyak. Nabi ajar Abu Bakar satu doa, aku telah menzalimi diriku dengan satu kezaliman yang banyak. Banyak sangat kezalim Abu Bakar ni. Kita kena tengok balik pada definisi zalim. Apa itu zalim? Zalim ni pada ulama secara umumnya ada 3 definisi. Apa yang pertama? Yang biasa tuan-tuan dengar. Letak sesuatu bukan kat tempat dia. Kan? Baru ni kami dijemput buka puasa oleh Majlis Agama Islam Perlis. Semua kena pakai baju Melayu, seluar selek, capal kat kaki. Tu tak zalim sebab capal memang letak kat kaki. Faham? Adil lah tu. Itu definisi yang pertama lah. Definisi yang kedua, zalim ni maksud apa? Mujawazatul had, melampaui batas. Definisi yang ketiga, at-tasarruf fi haqqil ghair bi ghairi izin. Kita bertindak pada sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin. Itu zalim juga. Okay, ini 3 definisi. Manusia ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri panggil dia zaluman jahula. Berlaku zalim pada diri sendiri dan jahil. Kerana kita ni memang ada sifat zalim. Iaitu kita tak buat apa yang sepatutnya kita buat. Kita ada taksir. Kita ada kecuaian. Maksud kita tak letak diri kita, amalan kita, ibadah kita di tempat yang selayaknya setelah kita terima segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Kadang-kadang kita tak sedar pun nikmat tu ada kat kita. Tapi nikmat tu berguna. Kadang-kadang kita rasa rimah pula dengan nikmat tu. Tapi itu nikmat. Kan? Tuan-tuan cuba bayangkan. Kita duduk dalam bilik air. Kita tengok cermin. Kita kembangkan hidung, tengok lubang hidung. Bulu panjang tak panjang. Yang mana panjang cabut. Cuba bayangkan kalau satu helai bulu untuk ditumbuhkan Tuhan charge 50 sen. Tuan-tuan buang tak bulu hidung? Semua datang bulu hidung panjang. Sayang Ustaz, 50 sen pun nak tumbuh balik. Tapi kita buang kerana kita tahu tumbuh balik percuma. Tak sedar pun. Tak sedar pun. Kita buang. Dan memang disuruh untuk kemas kan? Tapi kita tak rasa itu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala beri. Kan? Kadang-kadang kita pun heran juga macam bulu kening kan? Elok dah Tuhan bagi. Apa? Tebal kat sini, nipis kat sini. Supaya bila turun kan, dia tak kena mata lah. Dia turun peluh di tepi ni. Kadang-kadang ada sebahagian orang, dia cukur habis, lepas tu dia lukis balik. Saya pun heran. Dah ada, cukur, lepas tu lukis balik. Itu saya tak faham lah. Manusia. Kita menzalimi diri. Kita tak buat apa yang sepatutnya yang Tuhan suruh buat. Maka sebab itu kita mengaku depan Allah. Inni zalamtu nafsi zulman katsir. Allahumma, ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Walaupun Abu Bakar tu orang yang paling saleh sekali. Tapi tetap dia mengaku dia ada kezaliman. Kerana manusia ni kok mana pun berdosa. Sebab tu tuan-tuan jangan terkejut lah. Kan? Jangan terkejut lah kalau tiba-tiba ada orang-orang agama yang didakwa isu ni, isu tu. Jangan terkejut. Sebab manusia. Ada masalah. Seperti mana kita ada kelemahan, orang lain pun ada kelemahan yang sama. Kerana kita bukan Nabi ya.
Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Ini benda yang paling penting. Tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan engkau. Saya baca buku tarikat tu. Dia kata bila dah sampai kepada tahap grand sheikh, dia tengok orang ada dosa, dia boleh fire dosa tu. Tu saya kata macam Ultraman ke macam Street Fighter dia fire tu. Dia boleh fire dosa tu. Maksud dosa tu hilang. Sedangkan Nabi SAW ajar kita, yang boleh mengampunkan dosa hanya Allah. Kembalilah pada Allah. Tu yang kadang-kadang kita heran. Tiba-tiba tengok, buat macam sujud depan syekh. Pasal apa? Berkemungkinan. Kita tak tahu apa kasat dia, apa tujuan dia. Tapi berkemungkinan kepercayaan yang ada dalam jiwa pengikut golongan yang sesat ni, menganggap syekh boleh memadam dosa. Sebab tu kita nak jumpa sangat ni. Orang kata, pasal apa orang kau beria sangat? Betul, sebab kita baca. Nakkan penjelasan. Apa penjelasan di sebalik ni? Tak, kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdosa, taubat pada Tuhan. Taubat pada Tuhan. Kerana Allah yang boleh mengampunkan dosa. Itu kalau dosa dengan Allah lah. Dosa dengan manusia, kita kena minta maaf dengan manusia lah. Okey. Kemudian, wala yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik. Wahai Tuhan, berikan keampunan kepadaku dengan satu pengampunan di sisimu. Maksudnya kita bila minta Allah Ta'ala ampun, kita minta supaya Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita yang kita buat. Dengan sekali pengampunan. Min indik, di sisimu wahai Tuhan. Kerana kita dapat pengampunan ni bukan kerana amalan kita. Kita dapat pengampunan bukan kerana usaha kita. Tak. Kita hanya sebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan saya. Ya Allah, terimalah taubat saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Itu je. Kita bukan buat apa-apa. Allah yang mengampunkan dosa. Allah yang menerima taubat. Kena kembali pada dia. Jadi Allah Ta'ala menyediakan di bulan Ramadan ini 1 bulan pengampunan tu di mana-mana saja. Man sama Ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama Ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama lailatal qadr imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa kerana iman dan mengharapkan pahala di bulan Ramadan akan diampunkan dosa yang telah lalu. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, yang tuan-tuan buat tadi ni, akan diampunkan dosa yang telah lalu kalau dia beriman dan harap pahala daripada Allah. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Pengampunan di bulan ini begitu banyak. Puasa saja bukan hanya memberikan pahala, dalam masa yang sama menyucikan dosa. Qiyam Ramadan bukan hanya memberikan pahala, tetapi juga menyucikan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil yang kita buat lah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ila al-umrah mukaffiratu ma bainahuma in ijtanabatil kabair. Atau kama qala, Nabi mengatakan salawat ataupun kita salat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, mengampunkan dosa di antara yang keduanya, selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ibn Rajab kata ulama ada beza pendapat. Ada yang kata dosa-dosa kecil akan diampun selagi mana dia tak buat dosa besar. Bila buat dosa besar, dia kena taubat, barulah terampun dosa besar dan dosa kecil. Ada yang kata tak, yang dimaksudkan tu dosa kecil je terampun, dosa besar kena taubat. Dan inilah pendapat majoriti ulama. 2 tafsiran lah, seperti mana yang kita tahu. Jadi tuan-tuan, bulan ni bulan keampunan. Bulan di mana kita kena struggle. Dalam hadis, Nabi SAW suruh kita, bila orang maki, kita diam. Falyaqul inni saim. Hendaklah kita sebut, saya sedang berpuasa. Ada orang salah faham. Ada orang ingat,
Bila bulan puasa tak perlu nahi mungkar. Ini salah. Nabi berperang Badar di bulan Ramadan. Maksud saya sedang berpuasa ni bukan maksud mendiamkan maksiat. Bukan bermaksud membiarkan kemungkaran tanpa kita buat apa-apa. No. Tapi maksudnya tahan daripada melakukan kesalahan dan dosa. Tahan diri daripada melakukan keburukan. Sebab itu Nabi kata idza sabahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada orang maki dia, ada orang ajak dia bergaduh, jangan balas, tahan diri. Bila ada orang melakukan maksiat, tahan maksiat yang dia lakukan. Ada orang salah faham. Bila duk ingat bulan puasa, tak perlu ada perbahasan ilmu. Bila ada bulan puasa, tak perlu nahi mungkar. Puasalah. Apa puasa kena diam semua benda ke? Ini adalah satu kesalahan. Ini satu salah faham. Kalau bulan puasa ni perlu mendiamkan diri, tak perlu buat apa-apa, Nabi tak pergi perang di dalam bulan Ramadan seperti mana yang kita tahu. Kerana nahi mungkar berjalan seperti biasa. Dan pengampunan Allah Azza wa Jal memang datang daripada Allah. Allah mengampunkan. Allah Ta'ala yang mengampunkan. Bukan kerana amalan kita pun, tapi kerana rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau kita nak banding solat kita dengan solat di zaman salaf, kan, solat kita ni memang tak ada nilai sebenarnya. Solat saya, tuan-tuan mungkin banyak solat daripada saya, tapi solat kita semua ni tak dapat pun menandingi solat di zaman salafus salih. Kadang-kadang kita pun malu, tapi kita mengharapkan keampunan Allah. Kita mengharapkan rahmat Allah. Sebab itu kita kata, setelah Allah memberi, kita doa, setelah Allah berikan pengampunan, warhamni, wahai Tuhan, kasihanilah saya. Allah Ta'ala kita minta ampunkan dosa, kasihanilah saya. Kita minta rahmat. Kerana pengampunan datang selepasnya rahmat. Rahmat itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Mungkin ada orang kata, macam mana masuk syurga dengan rahmat? Macam mana masuk syurga dengan rahmat? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita beramal. Kerana syurga yang kita akan dapat ni, insya-Allah, amin, kita akan dapat syurga insya-Allah. Syurga yang kita dapat ni selama-lamanya. Sedangkan amalan kita ini amalan yang terhad. Kan? Solat kita, solat malam kita, sejam, 20 minit selesai. Tu belum pergi lagi kalau kita tengok video-video kat Indonesia. Dah macam plus liner. Sebahagian kita duk tengok laju betul, 20 minit, 20 rakaat berapa minit je kan? Laju sungguh kan? Itu memang tak sah lah, tak ada tamakninah kan? Tapi solat kita solat yang ringkas, solat yang pendek, tapi kita mengharapkan Allah Azza wa Jal menggandakan pahala kita. Bukan hanya memberikan pahala, menggandakan pula pahala tu. Gandakan pula. Kemudian adalah ganda. Kita minta supaya Allah Ta'ala cuci dosa-dosa kita dengan ibadat yang sama. Kan? Bila kita sampai ke negeri akhirat, akan ada mizan. Apa itu mizan? Dacing. Akan ada dacing. Kita ni pun tak lama akan jumpa dacing lagi. Dengar-dengar cerita je lah, kan? Akan ada dacing, timbangan amal. Timbangan amal ni untuk apa? Nak timbang amalan kita. Nak timbang amalan kita ni untuk apa? Untuk tahu kita ahli syurga atau ahli neraka ke? Untuk Tuhan tahu ke? Tuhan tak perlu tahu dah. Sebelum kita lahir Tuhan tahu dah. Tuhan dah suruh malaikat tulis siap-siap dah. Dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Dalam hadis Tirmizi, Nabi siap keluar 2 kitab. Nabi kata, ni belah kanan ni ahli-ahli syurga. Nama dia ada dalam ni. Yang ni nama ahli neraka. Nama dia, nama bapa dia, nama tok dia ada dalam ni. Supaya tak tertukar. Semua dah siap. Timbangan amal di akhirat ada 2 tujuan. First, menunjukkan keadilan Allah. Supaya bila timbang depan-depan dia tengok, banyak dosa. Sebab tu dalam hadis Bitaqah, hadis Tirmizi, kan Tuhan tanya, atunkiru min hadha syai'a? Ada nak bantah apa-apa?
Adzalamaka katabatil hafizun. Ni malaikat yang tulis catat amalan masa dalam dunia ada buat zalim pada kamu ke? Ada yang dia tak tulis ke? Ada yang dia tulis terlebih ke? Dia kata la ya Rab, tak ada, tak ada. Tuhan bagi ruang untuk bantah. Tuhan bagi ruang untuk berbahas. Adil. Dan sesiapa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dia tak rasa Tuhan zalim kat dia. Sebab Tuhan timbang depan dia. Dia tengok. Kedua, Tuhan nak tunjuk rahmat. Tuhan nak tunjuk rahmat Tuhan. Sebab kalau timbang berat belah jahat, na'udzubillah, berat belah jahat, dia pergi mana? Dia pergi neraka. Sampai bila? Sampai habislah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata kalau dia masuk neraka tu, kalau katalah lebih dia punya dosa tu kan, ada yang kata, Ibn Qayyim sebut benda ni, dia kata dia akan diazab, sebahagian ulama kata sampai habis baru dia masuk syurga. Ada yang kata dia akan diazab sampai kurang sikit daripada pahala dia, dan baru dia masuk syurga. Ada dua pendapat. Wallahu alam, dalil tidak memperincikan. Tapi jangan cita-cita nak masuk. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita. Cuma kalau timbang berat belah baik, dia pergi mana? Dia pergi syurga. Dosa ni jadi apa? Allah Ta'ala ampun. Dia tak ada, dia akan diazab sampai pahala dia habis, masuk neraka pula. Kan? Di situlah rahmat. Sebab itu kita mengharapkan rahmat. Kita mengharapkan rahmat. Kerana rahmat Allah Azza wa Jalla inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Tapi rahmat ini, Allah Ta'ala letakkan syarat. Kamu nak rahmat, kamu kena ada iman, kamu kena ada amal. Maka sebab itu kita kena beriman. Supaya amalan kita diterima oleh Allah, menjadi sah. Dan kita kena beramal. Kerana amalan itulah yang membuktikan keimanan kita. Sebab itu biasanya disebut amanu alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Kerana dia sinonim. Innaka antal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya engkaulah yang ghafur dan engkaulah yang rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jangan segan minta pada Allah. Mungkin hari ini kita minta ampun, esok kita buat dosa. Minta ampun lagi. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Atau kama qala, dalam hadis Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam. Jangan duk bayanglah tangan Tuhan macam mana. Tak sama dengan tangan makhluk. Allah membentangkan tangannya pada waktu malam supaya orang yang melakukan dosa pada waktu siang boleh bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang supaya orang yang melakukan dosa pada waktu malam boleh bertaubat. Maka begitulah rahmat Allah yang begitu luas. Innaka antal ghafurur rahim. Letakkan benda tu dalam jiwa kita. Ketika mana kita minta pengampunan daripada Allah Azza wa Jal, insya-Allah hidup kita akan dipandu. Dan kita faham doa ni, kita amal dalam solat. Kita amal dalam salat kita. Sebelum bagi salam, kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Sambil kita faham, kita hayati betul-betul. Memang saya ni banyak melakukan kezaliman. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Wahai Tuhan, tak ada siapa aku nak harap untuk mengampunkan dosaku melainkan hanyalah Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Berikanlah keampunan. Berikanlah keampunan kepadaku. Keampunan yang datang daripada sisimu. Bukan kerana amal usahaku semata-mata. Kerana kalau kita tengok usaha kita, memang tak layak kita dapat pengampunan pun. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan warhamni. Dan sayangi aku. Innaka antal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha penerima taubat, pengampun, dan juga Allah Ta'ala maha penyayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Mudah-mudahan kita boleh amalkan doa ini. Doa sunnah. Amalkan di dalam salat kita. Mulakan dengan solat sunat kita. Kadang-kadang kita nak baca tu slow sikit, kan? Jadi kalau tak hafal tu, PMT ada rakaman, so boleh ulang balik. Boleh ulang bacaan, kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan pada kita. Keluar daripada bulan Ramadan, kita membawa gelaran muttaqin, insya-Allah. Terima kasih banyak pada semua. Terima kasih banyak pada Pak Ya, terima kasih banyak pada
Abang Noman, Abang Syarin kan, dan juga Abang Hisham dan keluarga. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat. Saya berhenti dulu di sini. Minta maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.